Assalamualaikum dan selamat petang semua pada lecturer dan kawan-kawan. Hari ni kita sambung pematangan yang last week tu daripada mobility of labour. So, hari ni topik dia laissez-faire. Laissez-faire ni ialah dia merujuk pada politik yang menolak amalan campur tangan kerajaan dalam sebuah ekonomi. Lepas tu, dia punya negara ini dilihat sebagai halangan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. So kat sini kita recap balik yang minggu lepas di mana what is a labour mobility. Mobility of labour means the capacity and ability of labour to move from one place to another, one occupation to another and one industry to another. The first point tu is one place to another. Macam contoh, saya bagi contoh, seorang pekerja pindah ke satu tempat yang baru untuk mencari kerja. So macam contoh pekerjaan pula adalah pekerja oil and gas yang sentiasa berpindah randah untuk mencari kerja apabila berlakunya kehabisan kontraknya dengan company itu. Next is one occupation to another tu adalah macam contoh dia seorang pekerja yang menukar pekerja baru tapi dalam bidang yang sama. Sebagai contoh, cikgu lah. Macam contoh kita bagi cikgu tu sekolah dekat, dia bekerja di sekolah kebangsaan Kajang dan ditransfer ke sekolah kebangsaan Bandar Baru ni. Itu macam contoh. Tapi dia punya pekerjaan still sama sebagai seorang guru. Next is the last one industry to another tu. Contoh dia pula pekerja berpindah ke industri yang baru. Macam contoh pekerjaan pula dia kerja sebagai pilot. Lepas tu dia pindah kerja sebagai seorang peniaga pula. So dia berlainan industri di situ. Next. Sebelum saya terangkan pasal diagram ni, saya nak terangkanlah apa yang disebabkan sebelum berlakunya mobility ni. Andaikan kawasan A ni adalah luar bandar yang bergaji rendah, dan kawasan A pula ni, kawasan B pula dia kawasan daerah bandar yang bergaji tinggi, dan dia orang menghasilkan produk yang sama, modal ke kemahiran yang sama juga. Lepas tu mengabaikan semua halangan budaya, contoh bahasa, agama, adat kauman semua tu, dan meninggalkan sesuatunya perbezaan sebagai upah. Macam contoh kita nampak dalam diagram ni, kod A tu adalah melambangkan company. Company A, sebelah tu kod B, company B. K adalah capital, L sebagai labor, and W kat tepi yang kiri kanan tu adalah wages rate. Gaji lah, upah ke apa. Apa yang kita nampak dalam diagram ni, yang berlorek ni, ini adalah sebelum berlakunya mobility, perpindahan ke pekerjaan. Kalau kita perasan, yang company A ni wages rate dia rendah kan, agak rendah kat belah kiri tu. Yang WA tu, wages rate bagi company A sangat rendah, tapi dia punya labor tu sangatlah banyak. Dia punya pekerja dia sangat banyak. Lepas tu dia punya capital pun penggunaan dia sangat banyak juga. Tinggilah capital dia. Kita bandingkan dengan company B tu pula. Company B dia punya wages dia tinggi, sangat tinggi. Lepas tu capital dia tak adalah banyak sebanyak company A, dan dia punya penggunaan labor pun tak ada banyak sebanyak company A. Lepas tu kalau kita perasan dekat graf ni, dia terdapat dead weight loss ni. Apa dead weight loss tu? Apa dead weight loss ni? Dia macam dead weight loss ni berlaku sekiranya dia tidak duduk dekat titik equilibrium. Maksudnya sebelum berlakunya mobility ni, dia ada dead weight loss ni. Mobility ni, mobility berlaku disebabkan adanya dead weight loss ni. Kita tak nak ada dead weight loss ni. Nanti akan saya punya partner akan terangkan pasal ni. And dead weight loss ni adalah macam kos kepada masyarakat yang diwujudkan disebabkan ketidakcekapan pasaran yang berlaku apabila bekalan permintaan tidak dapat dibekalkan. Itulah kisahnya. Terutamanya penggunaan di dalam ekonomi disebabkan pertukaran sumber yang tidak cukup.
Itu je lah yang saya dapat terangkan pasal pre-interregional mobility ni sebelum berlakunya mobility. Okay, so seterusnya saya akan serahkan kepada partner saya, Farhan. Okay, benda ni penting tau. Yang ni penting kalau perasan tadi ada benda ni dekat masa saya tunjuk tadi soalan final. Okay, teruskan. Okay, seterusnya ini diagram untuk selepas dah mobility label, dah label mobility. So kita andaikan di sini company A tadi tu yang duduk kat kawasan yang ekonomi rendah. So ini company B yang duduk kat kawasan ekonomi yang tinggi. So tadi kalau kita perasan dekat capital untuk company A, dia ambil hukumi A, B, C, D sebesar ni segitiga besar ni. Lepas tu selepas dia dah reach equalization kat titik tengah ni, so ada yang dia punya garisan dia ni, so kita nampak yang capital tu dah dikurangkan kepada bahagian A saja. Untuk company B daripada G saja ni dia kepada GEF. Lepas tu dia punya label JK untuk A ni saja dah jadi BCJ. Untuk company B dia jadi HDIK. So kita nampak di sini dia maksudnya dia dah equilibrium tu, dia macam samakan dia punya capital dengan dia punya label tu. Maksudnya dia macam dah jadi paksi simetri ada. Dekat mana sini macam paksi simetri lah. Kita nampak dia sama dua. Lepas tu kalau ikut pada waste equilibrium kita tengok dia akan beri keuntungan kepada company A. Company A asalnya waste rate dia dekat bahagian garisan ni. Lepas tu sekarang ni lepas dah equilibrium, waste rate dia akan naik. So akan beri keuntungan kepada company A. Untuk company B lah dia lain sikit sebab dia jadi rugian untuk company B. Dia kiranya macam ada untung rugi lah kat mana-mana pihak. Untuk company B dia rugi, dia akan jadi menurun kat sini. Tapi rugi-rugi pun tapi dia kira efficient lah sebab dia dua-dua sama dia punya tu. Dia punya cost dengan labor. Lepas tu yang dead weight loss tadi tu, yang kita tengok kat punya tadi, sini dia akan hilang dead weight loss dia tu. Jadi akan jadi satu dekat bahagian cost, satu lagi dekat bahagian labor. Okay, macam ini result dia. Kat bawah ni company A dan company B ni result dia untuk P dengan post. So itu je yang saya terangkan. Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, so benda ni senang je nak faham. Nanti kita tengok sama-sama soalan final. Lepas tu kita boleh sama-sama sharing macam mana nak buat, macam mana nak fahami konsep dia. Okay, terima kasih. Next.